Assalamualaikum, saya Nur Atira binti Muhammad Nizar 17-18F1063. Di dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah dokumentari bertajuk Kesedaran tentang Solat di bawah subjek DOA 6022 Komunikasi dan Penyiaran dalam Islam. Ribuan terima kasih kepada Ustaz Toborni Muhammad Shahlan yang telah banyak membantu dalam menjayakan projek ini. Sebelum itu, saya akan menayangkan sebuah video animation. Di dalam video itu ada menyatakan fight the madness of life with the calmness of solah. Adakah solat itu wajib? Di dalam Al-Quran lebih 20 ayat perintah yang mewajibkan solat ke atas setiap insan. Antaranya surah An-Nisa ayat 103 yang bermaksud sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang yang beriman dan ditentukan waktunya. Sejarah Islam berkaitan solat. Perintah solat ini diturunkan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ia berlaku ketika tahun Hazan, iaitu tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda berduka cita dengan kematian isterinya yang tercinta, Sayyidatina Khadijah Khuwailid, dan bapa saudaranya Abu Talib. Dalam peristiwa yang luar biasa itu, di mana Nabi dapat melintasi dari kota Mekah ke Palestin, seterusnya ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam saja dengan menaiki sejenis binatang dipanggil buraq. Ia menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat disimpulkan, Isra' dan Mi'raj berlaku adalah bertujuan untuk menurunkan perintah salat dan menghiburkan hati Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini bertujuan untuk mendekatkan setiap insan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memperoleh kekuatan daripadanya. Solat itu adalah kunci ketenangan. Tanpanya hati sentiasa gelisah dan iman menjadi lemah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nukmara binti Muhammad Rusli 17-18F1001 akan berkongsi 13 rukun solat. Rukun yang pertama adalah niat. Kedua, berdiri betul. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kelima, rukuk. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud 2 kali. Ke-8, duduk antara 2 sujud. Ke-9, duduk tahiyat akhir. Ke-10, membaca tahiyat akhir. Ke-11, membaca selawat ke atas Rasulullah SAW. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah Hazwani binti Mustafa Kamal 17-18F1023. Solat dalam bahasa Arab. Solat merujuk kepada sembahyang dalam agama Islam. Ia terbahagi pada dua, iaitu solat fardu dan solat sunat. Solat fardu adalah wajib dilakukan bagi seorang Islam yang sudah balik sebanyak 5 kali dalam sehari. Solat termasuk kepada rukun Islam yang kedua daripada 5 rukun Islam. Jenis-jenis solat sunat. Pertama, solat duha atau solat untuk membuka rezeki. Ia adalah solat sunat yang dilakukan selepas waktu duha, iaitu setelah matahari terbit kira-kira 20 minit sehingga matahari berada di tengah atau sebelum zuhur. Ia boleh dilakukan
2 rakaat atau lebih sehingga 6 rakaat. Solat tahajud. Solat tahajud dilakukan apabila terjaga di waktu malam setelah tidur sebentar. Sebab ia sebaiknya dilakukan pada waktu 1/3 malam, iaitu pada 3 pagi sehingga fajar. Ia sekurangnya dilakukan 2 rakaat secara bersendirian. Ia juga boleh dilakukan seberapa banyak yang termampu. Solat hajat. Solat hajat dan doa sebenarnya merupakan senjata umat Islam. Ia biasanya dilakukan oleh seorang Muslim yang berkeinginan atau berhajat terhadap Allah SWT, seperti seorang pelajar yang melakukan solat hajat bagi memudahkan menjawab peperiksaan. Solat istikharah. Istikharah dari segi bahasa bermaksud meminta sesuatu kebaikan. Solat tasbih. Solat tasbih merupakan solat yang terdapat sebanyak 300 tasbih. Solat ini dianjurkan supaya dikerjakan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Perkara-perkara yang membatalkan solat: meninggalkan salah satu rukun solat, bercakap dengan sengaja, berhadas kecil atau besar, terkena najis pada pakaian atau badan, tertawa mengeluarkan suara, terbuka aurat dengan sengaja, berubah niat, makan atau minum dengan sengaja, bergerak 3 kali berturut-turut, berpaling dada dari arah kiblat, murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Atira binti Muhammad Anwar, nombor kad matrik 17-18F1031. Buat pertama kalinya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Robani kerana mengajar kami subjek di UA 6022, Komunikasi Islam. Tajuk projek saya pada hari ini ialah solat. Seperti mana kita tahu, solat diwajibkan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Solat merupakan rukun iman yang kedua. Solat mempunyai 5 waktu: subuh, zuhur, maghrib, asar, isyak. Okay. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, katanya, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebuah sungai dan ia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang masih tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab tidak. Baginda bersabda, demikianlah bandingan solat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah menghapuskan semua dosanya dan kesalahannya. Untuk isi dan huraian saya akan membentangkan kelebihan solat. Sebagai umat Islam, kita berasa atau menerima kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita menunaikan solat, seperti mana kita tahu, nikmat Allah itu luas. Daripada surah Al-Ankabut ayat yang ke-62 yang bermaksud, Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki itu baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Antara kelebihan solat ialah tanda pengabdian dan syukur kepada Allah. Hikmah solat dalam menghapuskan dosa, solat mencegah perkara keji, mungkar dan gejala sosial. Dan banyak ada video yang ingin tunjukkan tentang kelebihan solat mengikut saintifik. Tangan perlu menghadap ke arah kiblat dan diangkat setinggi telinga. Kedua petis ditegakkan dan kedua tapak tangan memegang lutut. Dengan memegang lutut dengan kedua tapak tangan, tempurung lutut akan terbuka dan oksigen dapat dialirkan dengan baik. Bukan kaedah yang efektif bagi merawat masalah jantung. Juga digalakkan bagi yang mengalami masalah darah tinggi untuk sujud dengan lebih kerap agar kadar denyutan jantung dapat dikurangkan. Sujud turut dapat mengempiskan perut kerana posisi sujud dapat mengurangkan lemak di bahagian perut. Kajian mendapati cara terbaik untuk mengeluarkan cas positif elektromagnetik yang berbahaya adalah dengan melekatkan dahi di tanah atau tempat sujud. Kemudian, cas positif dalam badan dapat dikeluarkan. Jika jari kaki dibengkokkan, ia dapat mengurangkan jisi lemak dalam badan. Selain itu, kolesterol dan lemak asid urik juga dapat dikurangkan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam pembentangan ini ialah dirikanlah solat. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Sabda Rasulullah SAW bersabda, yang pertama sekali dihisab oleh seseorang hamba di hari kiamat ialah solat. Maka jika baiklah solatnya, menyeskai baiklah amalan-amalan lainnya. Dan jika rosak solatnya, maka binasalah amal-amal yang lain. Itu saja projek pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.